What's up, gang? Notorious. Hey yo, gang, what's up? Welcome back to my channel again. Assalamualaikum untuk semua orang. Alright, gangs. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan satu kes seorang lelaki berbahasa India memurtadkan seorang perempuan berbangsa Melayu daripada Indonesia. Tapi tak kisahlah kan, daripada mana dia sekalipun. Tapi bukan itu kita nak bincangkan. Sekarang ni ada kes baru pula mengenai Nur Sajjad, atau nama sebenar dia Muhammad Sajjad bin Kamaruzaman. Telah pun mengucap sesuatu benda yang sangat sensitif, sangat besar, sangat bahayalah untuk diri dia kan. Dia telah mengucapkan lafaz untuk keluar daripada agama Islam. Pertama-tama untuk rakyat Malaysia, kita janganlah bersangka buruk ataupun kita condemn dia, kita menghukum dia sesuka hati. And kita just doa yang baik-baik lah untuk dia. Semoga Allah membuka hati dia untuk dia balik semula ke pangkal jalan dan balik semula ke agama Islam. Kita tak tahu apa yang dia fikirkan masa tu kan. Kita tak tahu apa yang dia, mungkin dia dalam keadaan serabut, dia dalam keadaan tak sedar apa yang dia cakap tu. Dan kita sebagai saudara sesama Islam ni, hendaklah kita memberi doa yang terbaik untuk dia. Semoga dia balik semula ke pangkal jalan dan mudah-mudahan dia sedarlah apa yang dia kata tu. Orang kata apa, kata-kata dia tu boleh membinasakan keadaan dia, boleh membinasakan diri dia sendiri. Okey, walaupun dia dah lafazkan perkataan murtad tu, lafazkan dia sebut dia nak murtad dan keluar daripada agama Islam. Itu belum tentu lagi dia akan keluar daripada agama Islam macam tu je. Sebab kita ada hukum kita ada prosedur kita sendiri. Contohnya bila orang tu nak keluar daripada agama Islam, dia ada lagi 12 hari untuk peluang dia berfikir. Mungkin masa dia cakap tu mungkin dia tak sedar, ataupun dia mungkin dia serabut kepala, kita tak tahu. Kita doakanlah sama-sama. Kita doa yang baik-baiklah kat dia. Mudah-mudahan Allah memberi dia hidayah, memberi dia, tenangkan hati dia tu. Tapi itulah kan, banyak sangatlah orang kata apa, banyak hal jugalah dia dah buat kan. Kita sebagai orang kata apa, sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai sesama Islam, kasih sayang yang kita beri dekat dia tu, dia macam mana nak cakap orang duk marah dia, orang duk nasihat dia orang nasihat dia daripada sebaik-baik cara sampailah sekasar-kasar bahasa. Bukan diorang marah ataupun diorang condemn Sajjad tu, bukan bermakna diorang benci tau. Diorang macam yelah kan, sayang dekat dia supaya kita nak sedarkan dia. Yalah kan, fahamlah. Tapi cara tu orang kata apa, kurang betul lah. Tapi yalah, lain orang lain cara dia, betul tak? Untuk Bang Jad, saya boleh apa yang saya boleh cakap sekarang ni untuk Abang Jad, fikir-fikirkanlah benda tu. Betul ke betul ke keputusan Abang Jad yang Abang Jad buat ni? Abang Jad betul-betul fikir ke benda tu? Betul-betul Abang Jad memang nak keluar daripada Islam, dah habis fikir? Sepatutnya kita sebagai orang Islam yang dilahirkan, memang dah lahir-lahir kita dah Islam, kita sepatutnya kena bersyukur sebab Allah pilih kita. Tahu? Ini orang kata apa, senang-senang lafazkan perkataan nak keluar daripada Islam tu.
Yelah mungkin apa disebabkan dia tak puas hati dengan pihak JAIS, kenapalah sampai nak membabit-babitkan agama. Islam bukan JAIS yang pegang. Islam tu bukannya datang daripada pihak JAIS tu. Islam tu adalah agama. Agama yang patut kita pegang. Takkan pasal masalah Abang Jad dengan JAIS, Abang Jad sampai nak buat keputusan macam gini. Kan kita nampak keputusan tu kurang pandai untuk diri kita. Abang Jad fikir-fikirkanlah Abang Jad benda tu. Mungkin dekat dunia ni, mungkin kat dunia ni Abang Jad boleh selamat, tapi kat akhirat kita tak tahu Abang Jad. Cuba Abang Jad fikir, apa guna Abang Jad pergi umrah? Apa Abang Jad buat sedekah? Apa motif Abang Jad sebenarnya buat macam tu? Benda tu dah habis tau. Bila Abang Jad cakap Abang Jad nak keluar daripada Islam, benda tu habis macam tu je. Yelah kan, orang kata apa, manusia ni kita tak boleh nak jangka apa yang dia akan buat lepas ni. Untuk netizen Malaysia, stop untuk condemn dia, untuk cakap dia bukan, untuk hakimi dia sesuka hati kita, hakimi dengan diri kita sendiri. Stop lah, tolonglah berhenti benda-benda macam tu. Kita start doakan yang terbaik untuk dia. Kalau kita rasa kita sayang kat dia, kita doa yang terbaik untuk dia, supaya Allah tu bagi hidayah dekat dia, Allah tu bagi dia petunjuk untuk dia balik kepada jalan, untuk dia berubah. Orang kata apa, untuk dia berubah teruslah kan, daripada hasrat dia nak jadi perempuan apa semua. Kita doa yang terbaik je. Mungkin benda ni Allah nak uji kita sebagai rakyat Malaysia kan, sebagai hamba. Allah nak tengok macam mana kita bagi kasih sayang kita dengan sesama manusia, sesama Islam. Hai guys, tanpa membuang masa lagi, aku nak ajak korang reaction satu video yang mengatakan video ni ucapan daripada Sajat. Ucapan yang dia mengatakan yang dia tu nak keluar daripada Islam. Dan kita tengok sama-sama, kita reaction video ni sama-sama lah. Alright gang, you guys ready? Bismillahirrahmanirrahim. Tak salah kalau kita buat research agama lain kan. Sebab kita tak ada buat apa-apa, lepas tu orang nak salahkan kita teruk. Lepas kes keluarkan statement daripada JAIS keluar statement tu, saya terus dah, saya dah malas dah nak fikir. Saya cakap ni bukan saya nak mengukur letak. Secara sumpah demi nama saya, nama ayah saya, nama mak ayah saya. Dia dah start main bersumpah atas nama ayah dan nama ibu. Dia bukan lagi bersumpah atas nama Tuhan. Dah sebab niat dia dah macam tu kan. Astaghfirullahaladzim. Kita teruskan dulu. Saya dah tak nak menjadi orang Islam. Masya Allah, apa ni? Saya dah tak nak. Astaghfirullahaladzim. Saya keluar pada agama Islam. Itu lebih afdal. Dia tahu tak apa maksud afdal tu? Jad, Abang Jad tahu tak apa maksud afdal? Apa maksud afdal tu Abang Jad? Tak apalah, nanti tu kita play dulu, okay? Saya tak main, saya cakap betul. Mereka yang buat saya jadi, saya nak keluar dari Islam. Okay, cuma tu je. Kenapa disebabkan dengan masalah Abang Jad dengan JAIS, Abang Jad sampai nak buat macam ni sekali Abang Jad?
Abang Jad fikir-fikirkanlah benda tu. Sebab benda ni bukannya boleh dibuat main tau. Benda ni serius. Sebab dah lafazkan untuk keluar daripada Islam kan. Abang Jad tak takut ke Abang Jad? Abang Jad tak takut ke bila nanti satu hari nanti Allah tu dah tak nak pandang Abang Jad dah? Allah tu dah tak nak ambil tahu hal Abang Jad. Abang Jad tak takut ke? Sekarang ni Allah tu masih lagi pandang Abang Jad tau. Allah masih jaga lagi Abang Jad. Sebab tu dia melimpahkan rezeki Abang Jad. Dengan nikmat yang Allah bagi tu, Abang Jad kena bersyukur. Bukan dengan cara macam ni. Setiap masalah tu mesti ada jalan penyelesaian dia. Cuma kita sebagai manusia, kita sebagai hamba ni yang kena pandai buat keputusan tu. Keputusan Abang Jad ni bukan keputusan yang main-main tau. Abang Jad fikir-fikirlah Abang Jad. Sebab lafaz yang keluar daripada Islam ni, benda ni bukan boleh buat main-main tau. Mungkin pada orang yang ambil, orang kata apa, pada orang yang ambil endah tak endah je benda ni, dia akan rasa ya dia lah dia nak keluar daripada Islam tu, bukan ada infect dekat aku pun. Ada orang cakap macam tu tau. Kenapa saya buat video ni cakap kat Abang Jad macam ni. Saya nasihat Abang Jad, saya bagi, orang kata apa, saya cakap pasal Abang Jad. Kalau saya cakap pasal Abang Jad pun saya tak dapat apa-apa Abang Jad. Billahi ta'ala saya tak dapat apa-apa. Tapi kenapa saya buat juga video untuk Abang Jad, untuk nasihat Abang Jad? Sebab saya sayang. Sebab saya sayang sesama Islam. Saya sayang sesama hamba. Abang Jad, satu je lah saya nak tanya. Abang Jad fikir tak satu hari nanti, kalau satu hari nanti bila kita dah mati, dekat akhirat esok mak ayah kita boleh masuk syurga, tapi tersangkut disebabkan kita. Abang Jad tak sayang ke mak ayah Abang Jad? Abang Jad tak sayang ke adik-beradik Abang Jad? Abang Jad nak bawa ke diorang pergi masuk neraka? Saya cakap macam ni bukannya saya pandai, bukannya saya nak acah-acah saya ni, tahu tak? Saya pun jahil juga. Bab Islam pun saya lemah. Dalam ilmu agama saya lemah, sangat-sangat lemah. Tapi sekurang-kurangnya kita kena ambil tahu benda tu. Kita kena ambil tahu supaya benda tu akan menjadi manfaat untuk kita ke akhirat esok, kat dunia, dekat akhirat. Abang Jad nak bawa ke keluarga Abang Jad masuk neraka sama-sama dengan Abang Jad, dengan perangai Abang Jad yang sekarang ni? Kalau orang tanya, Abang Jad kata Abang Jad sayang mak ayah Abang Jad, Abang Jad sayang keluarga Abang Jad, adik-adik Abang Jad sayang. Tapi apa yang Abang Jad bagi kat diorang sekarang ni? Saya tak boleh nak komen apa-apa sangat sebab saya pun, pengetahuan saya pun lemah. Tapi saya cakap apa yang datang daripada hati saya. Saya bukannya nakkan kontroversi, saya bukannya nakkan view sembang tentang Abang Jad ni, tak. Saya tak pandang semua tu. Apa yang saya nak sekarang ni, saya nak bagi nasihat kat Abang Jad. Saya nak bagi nasihat kat Abang Jad. Mudah-mudahan Abang Jad dengar lah cakap saya ni, cakap semua orang yang duk condemn Abang Jad, yang duk nasihat Abang Jad cara kasar, cara halus. Diorang semua sayang kat Abang Jad. Bukan tak sayang, diorang sayang. Kalau diorang tak sayang, diorang tak cakap pasal Abang Jad tau. Kalau diorang tak sayang, diorang tak bercakap pasal Abang Jad. Diorang lantak lah, pergi lah, biar dah. Bukan dapat apa-apa pun kalau aku nasihat dia. Dia bagi duit ke? Tak. Tapi bukan tu yang kita orang pandang. Kita orang nak Abang Jad berubah, tu je. Sebab kita orang sayang kat Abang Jad. Sebab Abang Jad pun satu agama dengan kami. Kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang satu.
Jadi inilah tugas kami sebagai hamba, sebagai saudara untuk nasihat kepada kepada saudara kami sendiri. Bukan kami benci, bukan kami tak nak apa pun, kami nak Abang Jad berubah. Kita orang nak Abang Jad fikir untuk masa depan Abang Jad juga. Bukan kat dunia tapi kat akhirat esok. Kita kena fikir dulu Abang Jad. Okay, sekarang ni aku nak reaction satu video daripada brother kita, Amin Idris, Abang Amin Idris. Mana-mana yang tak tahu, aku semua tahu kot. Channel dia The Amin Idris Show. Dia punya nama channel dia The Amin Idris Show. Okay, mana-mana yang tak tahu tu boleh subscribe channel Abang Amin Idris. Abang Amin Idris, saya minta izin untuk reaction video abang mah. Okay, mari jom kita dengar apa kata-kata daripada Abang Amin, daripada Abang Amin Idris ni, dan apa yang yang dikritik atau nasihat Abang Amin Idris ni kita ambil sama-sama. Bukan untuk Abang Jad je, tapi untuk kita sendiri, untuk kita juga. Alright gengs, you guys ready? Bismillahirrahmanirrahim. Buat Abang Jad, bila orang dah nasihat, orang dah tegur daripada selembut-lembut cara sampailah setegas-tegas kaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak selesai lagi isu tentang pemuda yang memurtadkan seorang wanita Muslim. Ada yang kata, apa masalahnya? Dia orang Indo, bukan Malaysia. Kena faham, Muslim tak kiralah dia duduk Indonesia ke, Australia ke, US ke, UK ke. Asalkan dia mengucap 2 kalimah syahadah, mereka adalah saudara kita. Jadi bila dia murtad, dia satu kesakitan yang pedih kepada Betul. kita, seorang Muslim. Betul. Tiba-tiba datang pula isu bila Abang Jad mengumumkan yang dia nak keluar Islam. Sakit rasa. Sumpah demi nama saya, nama ayah saya, nama mak ayah saya, Apa kita sakit tau, sebab saya dah kasih sayang kita tak nak menjadi kepada orang Islam. sesama Islam. Aduh. Dalam bab ni kita sepakat, kita tak boleh paksa orang bukan Islam untuk memeluk Islam. La ikraha fid din. Ayat ini hanya untuk mereka bukan Islam, iaitu tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Tapi bila kita masuk Islam, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam sepenuhnya. Bila kita dah jadi Muslim, maka kita ikut peraturan sebagai seorang Muslim. Alah, kita main bola, kan? Bila dah masuk pada bola, ikutlah peraturan main bola. Betul. Jangan offside. Bila bola dah terkeluar, throw in. Betul. Jangan cakating. Ikut peraturan. Tak bolehlah sesuka hati kita. Itu bab main bola. Apatah lagi dalam beragama. Ada peraturan dia, ada disiplin dia. Tiba-tiba kita masuk Islam, nak keluar pula. Itu kesalahan yang besar di dalam Islam. Betul. Ini bukan lagi soal menghina orang Islam, tetapi sampai ke tahap menghina Allah Azza wa Jalla yang mencipta sekalian alam, langit dan bumi, termasuklah menurunkan Islam sebagai rahmat untuk kita semua. Dan Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Al-Baqarah, "Wa may yartadid ankum dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang keluar dari agamanya, maka dia akan mati di dalam kekufuran. Segala amalannya menjadi sia-sia di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka itulah berada di dalam neraka buat selama-lamanya. Na'udzubillah. Apa guna kita kaya dengan segala kemewahan yang ada? Apa guna kita mewah dengan segala harta benda, tetapi di akhirat kita dibakar oleh Allah Azza wa Jalla? Nauzubillah min zalik. Tak padai, tak padai. Tak ada. Dan Tak isu ni pandai, tak pandai kita kena kita. hati-hati dalam menilai. Sebab ada orang yang nak keluar pada Islam kerana dia benci kepada Islam, atau dia benci dan memberontak kepada pemerintah Islam. Dan ada juga yang nak keluar pada Islam sebab nak selamatkan diri daripada pihak berautoriti atau pihak berkuasa Islam. Ini mungkin Dalam enakmen kes- jenayah syariah Selangor kes- 1995, kan? bahagian kedua, berkaitan dengan kesalahan berhubung dengan akidah. Seksyen 5 menyebut mendakwa bukan orang Islam untuk mengelak tindakan. Peruntukan ini wujud sebab dulu-dulu ada orang Islam yang melanggar peraturan pihak berkuasa Islam. Jadi untuk dia terselamat daripada dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa Islam, dia kata, aku bukan Islam. Apa kaitan dengan isu Abang Jad?
dalam menilai satu isu Lebih kita kurang kena melihat konteks keseluruhan. Apabila pihak berautoriti Islam nak mengambil tindakan kepada Abang Jad, panggil dia untuk dibicarakan di mahkamah, dia kata tak kena panggil. Dan bila pihak berautoriti pergi serbu rumah dia, hilang pula. Selang beberapa hari lepas tu, kata nak keluar Islam lah pula. Dan peraturan ini adalah untuk sejenis manusia langgar peraturan pihak berkuasa Islam. Lepas tu untuk tak terjadi tindakan, dia isytihar, dia bukan Islam. Jadi Abang Jad, hati-hati, taktik tu tak menjadi. Ni untuk kita semua ya tahu. Ambil Bukan. benda ni sebagai pengajaran untuk kita semua. Dan kita pula sebagai Muslim, janganlah kita bila tak setuju dengan benda yang tak berakhlak, kita guna pendekatan yang tidak berakhlak. Betul. Kita kecam, tak kurang juga yang memurtadkan dia. Betul, Walaupun dengar dia tu. telah menyebut perkataan yang dia nak keluar pada Islam. Dengar tu. Nahnu du'at laisa qudha. Ada yang menyandarkan kata-kata ini kepada Hasan Basri, iaitu kita adalah pendakwah yang mengajak, bukan qudha, hakim yang menghukum. Betul. Hakim nak menjatuhkan hukuman murtad ke atas seseorang. Betul, Bukan senang. senang, guys. Betul, tak senang, Dia kena betul. teliti segala bukti-bukti yang ada, segala keterangan-keterangan yang ada, situasi dan keadaan. Tiba-tiba kita senang-senang je hukum orang murtad di social media pula tu. Dengar Dan tak tu. kurang juga yang komen dekat Facebook, bunuh dia, pancung dia. Guys, InsyaAllah. para fuqaha pun berbeza pendapat tentang hukuman bunuh kepada mereka yang murtad. Antaranya Imam Bukhari dan juga disebut oleh Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri, iaitu murtad ada dua jenis. Satu, yang dia murtad seorang-seorang. Kedua, dahlah dia murtad, lepas tu dia hasut orang lain juga dia untuk murtadkan, murtad bersama dengan dia. Yang Untuk ini yang ikut Imam Bukhari murtad, kata merujuk kepada hadis ad-dariku minal jamaah. Dia keluar daripada jamaah, iaitu dia keluar pada Islam. Dan dia keluar pada Islam, berlaku pula fasadu fil ardh, dia melakukan kerosakan di atas muka bumi. Maksudnya dia menentang pemerintah Islam, dia hasut pula orang lain untuk keluar pada Islam. Yang ni kata mereka boleh dihukum bunuh. Adakah Malaysia memperuntukkan hukuman sebegitu? Yang itu kita bincang kemudian. Tapi nak sebut para fuqaha pun berbeza pendapat tentang hukuman bunuh ke atas murtad. Tiba-tiba kita kadang-kadang ayat Quran pun tak ingat, hadis pun lupa, pandai-pandai kita jatuhkan hukuman. Dengar tu. Dan untuk makluman, dalam enactment pentadbiran Islam menyatakan kalau seseorang tu sebut dia nak keluar pada Islam, dia mesti diberikan ruang dan peluang untuk bertaubat selama 12 hari termasuk kaunseling. Dan selepas Termasuknya tempoh kaunseling. 12 hari, pihak pejabat agama akan keluarkan laporan. Sekiranya dia kekal nak murtad juga, maka dia akan dibicarakan. Nak sebut, bukan senang kita nak sebut seseorang itu murtad. Betul. Tak Sebab senang kita tu tengok benda tu. niat dia, tingkah laku dia, mungkin dia di dalam tekanan, mungkin dia dipaksa, Betul. macam-macam faktor. Kesimpulannya dalam isu ini, berperanlah kita sebagai du'at, bukan sebagai qudha. Betul. Itu sebagai pendakwah, bukan sebagai hakim yang menghukum. Bermentalitilah sebagai rijalud dakwah ataupun dakwah. insan yang menyeru. Buat Abang Jad, bila orang dah nasihat, orang dah tegur daripada selembut-lembut cara sampailah setegas-tegas kaedah, lihatlah diri sendiri, muhasabah diri, perbaiki diri, bukannya dengan mengajuk, orang Kelantan kata mecok, lepas tu pergi bagi tahu ke orang pula nak keluar dari Islam. Masya-Allah, tabarakallah. Alright gengs, itu komen daripada Abang Amin Idris daripada The Amin Idris Show. Sedih. Hati sedih. Aku minta maaf, bukan aku orang kata apa? Bukan aku buat apa semua perasaan ni, tapi benda tu akan datang sendiri kalau kita faham apa erti kasih sayang sesama saudara tu. Kasih sayang sesama Islam tu, kita akan faham, kita akan dapat rasa benda tu. Kita akan rasa sedih benda tu sebab yelah, ini pun satu orang kata apa? Khabar berita yang menyedihkan lah kan, untuk kita umat Islam ni. Mudah-mudahan takkan terjadilah benda ni. Okay gengs, ada satu lagi channel komen daripada okay gengs, kita reaction lagi satu video. Ini komen daripada Tok Singa. Channel dia Tok Singa lah, channel dia. Tok Singa ni kata apa, suka bantu orang susah. Dia suka bagi nasihat. Aku suka dengar nasihat dia, Tok Singa ni.
tanpa buang masa lagi, jomlah kita dengar apa yang dikomenkan Tok Singa ni kepada Nur Sajat. Alright, sebelum sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam, warahmatullahi, selamat petang kepada semua rakan-rakan saya, follower-follower saya yang saya hormati dan sayangi. Jadi alhamdulillah, saya Tok Singa. Saya pun sebenarnya malas isu ni saya nak bisi-bisi semua tuan-tuan, no? Tapi mana angka ramai yang duk PM suruh ulas sikit. Saya sebenarnya tuan-tuan, isu Sajat ni lama lah saya dah bantai dah. Sampai akaun saya, berapa banyak akaun saya kena block sebab geng yang mereka ni. Tak tengok dalam YouTube pun masih ada lagi isu berkenaan dengan Sajat masa dia pergi buat umrah itu. Kita dah bantai cukup rapat dah. Tapi alhamdulillah lah, hari ni kerajaan hari ni lebih tegas daripada kerajaan sebelum-sebelum ni. Alhamdulillah. Dan dia pun memang mereka sedang cari, jadi sedang nak tangkap mereka dan pihak polis pun beri kerjasama untuk cari Sajat ni. Alhamdulillah, satu usaha yang baik yang kita nampak, satu usaha yang baik lah. Sebab apa, individu ni minta maaf cakap lah tuan-tuan, saya bukan nak mengeji orang yang suka. Allah Ta'ala ni maha mengampun, maha menyayang, Betul. maha mengasihani. Betul. Tapi individu yang sekarang tengah viral ni, ataupun nama dia Muhammad Sajat saya sebut lah, dia ni seorang yang suka buat provokasi, provokasi dalam Malaysia. Contohnya hari itu, Waalaikumsalam pada Muslim, Waalaikumsalam pada semua saya yang saya sayangi semua. Tuan-tuan lihat pada hari itu dia pergi buat umrah, dia memang saja nak cari populariti dengan cara membuat provokasi. Kan? Jadi baru ni pula semalam dia buat keluar satu video yang mengatakan dia nak keluar agama Islam. Kan? Ni semua sebenarnya tuan-tuan, ni bukan cerita orang kata apa? Cerita apa-apa tuan, sebenarnya dia nak buat provokasi, dia nak tunjukkan kepada semua orang kata Islam ni teruk. Dia nak cerita kepada semua orang kata golongan-golongan macam dia ni semua bahawasanya Islam ni teruk. Tuan-tuan, dan saya nak beritahu kepada Sajat, saya nak nasihat kepada kamu, sebenarnya tak ada siapa rugi pun. Betul. Kamu kata kamu nak keluar Islam, agama Islam, tak ada siapa rugi pun sebenarnya. Kamu yang rugi sendiri. Sebab apa? Tuan-tuan, kalau boleh save video ni cepat-cepat. Saya tak takut, saya lagi mesti kena block lah. Geng-geng mereka ni ramai. Bila cakap bab masalah LGBT ni, memang akan block, memang akan kena block kan. Tapi tuan-tuan kalau dapat save elok. Kan? Sebenarnya benda ni, kamu nak keluar Islam ni, kamu kata lebih baik keluar Islam pun, benda ni tak rugi agama pun. Tak merugi siapa pun. Betul. Sebenarnya merugikan diri kamu sendiri. Sebab apa, kamu nak mencampurkan diri kamu dalam kebinasaan, dalam kemurkaan Allah SWT. Sekejap gengs, apa yang Tok Singa cakap ni, kita jangan ambil benda tu dia cakap dekat Sajat je. Kita ambil benda tu, apa yang dia cakap, kata-kata daripada Tok Singa ni, kita ambil untuk dia nasihat dekat diri kita sendiri juga, supaya kita boleh ambil hikmah benda tu, kita boleh ambil pelajaran apa yang dah jadi sekarang ni. Right? Kita dengar sama-sama and kita fikir sama-sama untuk diri kita juga, bukan untuk Sajat aja, untuk kita pun kita kena fikir juga. Okey? Kita sama balik. Allah Ta'ala. Dan untuk pengetahuan abang Sajat kita, bukan sahaja agama Islam sahaja melarang perbuatan LGBT ataupun luar tabi'i ini. Semua agama yang ada dalam dunia hari ini, baik Hindu, baik Buddha, baik Kristian, baik Yahudi, mereka cukup melarang, mereka cukup tegas dalam isu masalah LGBT ni. Luar tabi'i ni. Mana-mana agama pun suka sama jantina ni. Bukan saja agama Islam, agama Yahudi hukum dia bunuh juga. Kalau nak tahu lah agama Yahudi ni, agama Israel yang ada negara Israel ni, kalau golongan LGBT ni hukum dia bunuh. Nak kena beritahu, dalam agama Kristian sendiri pun ada hukum dia. Agama Hindu ada hukum dia, agama Buddha ada hukum dia. Setiap yang beragama, yang mengamalkan agama masing-masing memang tak akan menerima golongan LGBT ni ataupun golongan luar tabi'i ni. Jadi bukan sahaja agama Islam. Kalau Sajat ni saya cerita betul dia duduk di Rusia, tuan-tuan, Rusia mengamalkan Kristian Ortodok. Kalau dia duduk di Rusia, saya ingat dia ni muka ada pecah hancur dah.
Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, cuba tengok bab LGBT di Rusia. Macam mana geng-geng sana, geng-geng gangster kan saya tak tahu lah. Mereka balun geng ni LGBT ni. Kalau mereka buat perhimpunan LGBT ni, memang mereka balun gila-gila kan. Sampai pecah-pecah muka. Tapi di Malaysia ni masih baik lagi. Kita kena Agama syukur Islam tau. ni masih harmoni lagi. Panggil, nasihat, tegur. Betul? Tak ada api pukul, rimbuk-rimbuk semua, tak Boleh ada. kata lembut lagi lah. Lagi hang nak kata agama Islam ni kotor. Lagi hang nak kata agama Islam ni agama yang cukup payah. Sebenarnya agama ni tak payah. Yang Betul. payah kan ni Kita diri sendiri. hang. Betul, diri kita sendiri. Sudahlah saja. Baliklah pada agama Islam. Baliklah pada fitrah. Tak apa, semua orang buat dosa. Aku pun tak kata apa betul. Semua orang yang tengok dalam live ni, semua orang buat dosa. Betul? Kecil atau besar, itu kerja Allah Ta'ala dia nak tengok. Betul. Kalau dosa kecil itu dia nak angkat menjadi dosa besar, itu kerja Allah Ta'ala. Betul. Ya Allah Kalau Ta'ala dosa ni. besar Allah Ta'ala nak mengampunkan, itu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Kita tak boleh menghukum. Ya. Tapi janganlah untuk buat provokasi benda-benda bodoh macam ni. Sejak dah Jais panggil, Jabatan Agama Islam panggil P je lah. Bagilah kerjasama yang baik. Jangan cuba dia buat provokasi benda-benda macam ni, nak merosakkan nama agama Islam ni, tak usah. Balik pada fitrah. Kalau kata benda hang tu hang dah potong apa semua tu, bincang dengan pakar-pakar ulama dalam Malaysia ni, macam mana cara dia. Hiduplah balik macam seorang lelaki. Walaupun benda tu hang dah buat dah apa kau kita tak tahu. Ya. Hal tu tak menjadi masalah untuk hang mengamalkan sebagai jadi hang seorang lelaki. Naluri lembut ni ada tuan-tuan. Saya nak beritahu. Naluri kita tak kata sebenarnya naluri lembut ni tak, memang ada orang lelaki yang bernaluri lembut ni. Saya tak nafikan benda tu. Itu semula jadi dia. Mungkin daripada dalam keadaan kehidupan dalam keluarga dia, mungkin dia ramai kakak, ramai adik-adik perempuan, dia seorang lelaki, dia terikut-ikut dengan naluri kewanitaan. Tapi tak ada lah sampai nak pergi jadi macam pondan ke apa semua, tak ada. Ya. Kita pun tak mau nak judge orang. Kita ambil pendekatan nak berdakwah pada mereka. Macam mana Ustaz Abid Liu buat. Panggil golongan-golongan ni, kita beri dakwah. Kita ajak mereka dengan cara baik. Tetapi dalam masa yang sama, kerajaan juga kena mainkan isu peranan yang penting supaya hapuskan golongan-golongan LGBT ni. Sebenarnya tuan-tuan, hari ni ramai yang buat promosi, yang buat jual produk dengan cara macam ni semua untuk dapat keuntungan. Mereka kata mereka bekerja. Tuan-tuan, benda yang kita buat ni bukan menghalalkan cara kita. Betul. Kalau kita rasa benda tu baik, bukan menghalalkan cara kita. Faham tak? Bukan menghalalkan agama itu sendiri. Walaupun kita rasa kita nak cari duit, kita kena berpakaian seperti wanita dalam lagu tu ke, lagu ni ke, untuk nak buat produk apa, tu bukan cara kita. Awak kalau pakai macam jantan ni jual produk, tak boleh laku lah. Saya nak tanya, Ya dah. jangan sempitkan, jangan membodohkan orang. Kalau nak jual produk ni, pakai macam saya ni, biar misal bertaring macam ni ke apa, janggut panjang ni, awak jual tak boleh laku lah. Orang tak boleh beli lah. Benda ni bukan atas kerana kita nak promosi, kita nak kena make up jadi ponen. Tapi dia beritahu, saya bukan perempuan, saya lelaki, saya jantan. Ini saya punya cari kerja. Jangan menghalalkan benda yang mana Islam tak bagi. Betul. Jangan menghalalkan benda macam tu. Okey geng, tu sedikit sebanyak komen daripada Tok Singa. Kita ambil benda ni sebagai pengajaran untuk diri kita sendiri. Mana yang kata apa? Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita buang. Pada netizen-netizen aku nak cakap sikit, hentikanlah kita sifat kita untuk menghukum orang sesuka hati kita. Kita buang sikap-sikap tu, sebab sikap tu tak memberi apa-apa manfaat pada dekat diri kita dengan orang lain. Yang mana dok support dia, dok beli barang dia apa semua tu. Beli boleh, tapi jangan sampai kita cakap, oi sis cantik lah, sis pakai macam ni, sis comel lah sis hari ni. Itu kita dah memberi dia, kita dah bagi dia sokongan tau. Jadi kita stop kan benda-benda macam tu. Stop kan perangai-perangai kita yang macam tu. Sebab benda tu akan bila kita cakap macam tu, dia akan fikir yang kita akan sokong dia tau. Dia akan fikir kita akan support dia. Banyak jugalah YouTuber yang dah cakap pasal
kes hajat ni kan. Macam channel Abang Koroy, channel Abang Ami Idris tadi kan. Ramai lagi Abang P Andre, channel Andre Brothers kan. Banyak YouTuber yang bincang pasal topik ni. Apa yang kita boleh ambil pengajaran kat sini, setiap kata-kata kita tu kita kena jaga. Fikir dulu sebelum kata, fikir dulu sebelum cakap. Okay gengs, aku rasa cukup setakat tu je lah video kita untuk kali ni. Pada Abang Jad, saya cakap sekali lagi, Abang Jad tolong fikir-fikir tolong fikir masak-masak benda ni. Sebab benda yang Abang Jad cakap ni bukan benda kecil tau. Benda ni akan impak pada diri Abang Jad sendiri. Kalau tak dekat dunia, dekat akhirat esok. Pada korang semua, kita ambil benda ni sebagai pengajaran. Okay, kita ambil benda ni sebagai iktibar. Kita doa kita doa baik-baik. Kita sama-sama doa untuk ada. Kita doa sama-sama supaya Abang Jad akan kembali ke pangkal jalan. Kita doa sama-sama supaya Allah gerakkan hati dia untuk dia berubah, untuk dia akui kesalahan dia tu. Alright guys, pada korang yang dah tengok video aku ni, terima kasih banyak-banyak. Yang dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Walaupun 6 orang atau 7 orang macam tu, aku syukur sangat-sangat sebab ada juga orang yang support video aku and support YouTube aku ni. Mudah-mudahan kita dapat capai aku minta tolong korang untuk capai 1k subscriber dalam tahun ni. Tak dapat bulan ni pun, tahun ni pun insyaAllah. Mana yang belum subscribe lagi tu, aku syorkan and aku cadangkan untuk korang klik button subscribe dekat sini. Ini yang paling penting sekali, hit notification dia supaya korang boleh tahu aku akan upload video ataupun tak lepas ni. Tolong like and share video aku supaya orang lain pun boleh tahu video aku ni ada, and kita boleh tambah ramai lagi pengi kita kat dalam ni, and supaya aku lagi semangat untuk buat video lepas ni. Alright guys, pada korang yang dah tengok video aku ataupun yang tak tengok, aku doakan supaya korang dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Alright guys, see you for the next video. Jangan lupa subscribe channel Amang Funky. Alright guys, aku gerak dulu. Assalamualaikum and peace out.